Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa muta'ina Rasulina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Terima kasih kepada ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dimuliakan kerana Allah Subhanahu wa taala. Pihak Tuan Imam dia suruh saya perkenalkan diri saya pada tuan-tuan. Jadi nama saya ialah Hanafi bin Hasin, tapi orang panggil Nasai Hanafi. Cerita dia tak panjang sangat dapat nama Nasai tu, tapi kerana minat saya kepada satu orang imam hadis, Abu Abdurrahman Ahmad ibn Shu'aib An-Nasai, salah seorang ulama hadis yang mana telah mengumpulkan hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kitab beliau salah satu daripada kitab hadis yang utama yang 6, meninggal pada tahun 303 Hijrah rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Dan dia jadi nama pena saya, sehinggalah saya dikenali dengan nama Nasai. Sampaikan ada orang confuse, nama saya ni Nasai Hanafi ke Hanafi Nasai ke apa ke. Saya kata nama saya ialah Hanafi bin Hasin. Marah ayah saya, nama dia tak disebut. Nasai Hanafi, Hanafi Nasai. Dia tak marah lah, tapi yalah, kesian nama dia hilang kan. Dan saya manusia biasa macam tuan-tuan, cuma Allah Subhanahu wa taala bagi peluang yang banyak pada saya dah untuk merantau di dalam dunia mencari ilmu ini. Pernah belajar di beberapa tempat pengajian, antaranya di Darul Quran Jakim, buat tahfiz dengan dipanggil diploma tahfiz dan qiraat, lebih kurang 3 tahun. Kemudian saya ke Universiti Al-Azhar di Mesir, lebih kurang 4 tahun, pengkhususan dalam bidang hadis. Dan saya menyambung master saya di UIA di bawah seliaan para guru di sana, dan yang paling masyhur ialah Fadilatul Syekh Al-Ustaz Dr. Muhammad Abul Laith Al-Khair Abadi, dak guru kepada ramai para guru di Malaysia dalam bidang hadis juga, lebih kurang 3 tahun. Kemudian saya ke South Africa lebih kurang 2 tahun untuk mempelajari kitab-kitab hadis dan tafsir secara talaqi tradisional, mengikut sistem dars nizami di Diobandi sistem dia, tapi saya belajar di South Africa 2 tahun. Dan insya-Allah lusa saya akan berangkat ke bumi barakah, bumi para anbiya, bumi Jordan, untuk menyambung PhD saya dalam bidang hadis. Doakan yang terbaik untuk saya insya-Allah. Kalau tanpa permintaan daripada tuan imam kita, saya rasa saya lah manusia yang paling bodoh sekali kalau nak cerita tentang diri sendiri depan orang lain. Sedangkan dalam diri saya banyak kekurangan. Saya meminjam kata-kata Syekh Zakaria rahmatullah alaih. Satu ketika dia masuk dalam satu masjid, dan kitab dia terkenal, syarah kepada Sahih Bukhari, dikumpulkan oleh anak murid beliau, lebih kurang 30 jilid. Al-Kanzul Mutawari, syarah beliau kepada Muwatta Imam Malik yang diberi nama Aujazul Masalik, dicetak dalam 19 jilid. Kerjasama beliau dengan guru beliau Maulana Khalil Ahmad Sahrampuri mensyarahkan Sunan Abu Daud, dicetak dalam 14 jilid. Satu orang alim masyhur. Kemudian bila dia masuk masjid, di satu tempat ada orang kenal dia dan orang bangun, meninggalkan majlis bacaan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergi untuk sambut dia, nak bersalam dengan dia, nak ucapkan salam pada dia. Syekh Zakaria kata, duduk, jangan tinggalkan majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggalkan majlis bacaan hadis kerana datang jumpa aku. Dan peminat-peminat dia kata apa? Dia kata, kamu masya-Allah Syekhul Hadis, satu orang yang alim, satu orang yang warak, terkenal dak di India. Dia kata, kalaulah kamu tahu dosa-dosa, kekurangan-kekurangan yang ada pada diri aku, nescaya kamu tidak akan pandang, kamu tidak akan lihat aku walaupun dengan sebelah mata kamu sahaja.
Walaupun dengan sebelah mata kamu tak akan tengok. Jadi tuan-tuan, sijil-sijil, pangkat-pangkat, benda ni semua satu benda yang menipu. Benda yang tak ada nilai pun pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi apakan daya, kita manusia yang lemah. Kalau tidak ada sijil-sijil tersebut, orang tak akan tengok kita, orang tidak akan dengar percakapan kita, orang tak akan bagi peluang kita untuk menyampaikan ilmu yang ada. Jadi ustaz-ustaz kita pesan, belajarlah, carilah sijil, tapi niat kena jaga kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, 1400 tahun yang lepas, ada satu orang manusia yang paling agung telah dihantar dan diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang paling agung, manusia yang paling agung, makhluk yang paling mulia, telah dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi lampu penyuluh bagi umat manusia yang hidup di dalam kegelapan. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dihantar kepada satu kaum, kepada satu masyarakat yang mana mereka hidup dalam keadaan begitu jahil. Di sekeliling Kaabah ada lebih kurang 360 patung berhala yang mana mereka sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakat yang hidup di dalam peperangan, masyarakat yang hidup di dalam keadaan jahil, masyarakat yang mana memperhambakan sesama manusia, masyarakat yang mana membunuh anak perempuan mereka hidup-hidup, masyarakat yang menjadikan wanita-wanita sebagai barang dagangan mereka. Masyarakat yang macam tu, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutuskan kepada mereka, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutuskan untuk menyampaikan syariat Allah Subhanahu Wa Taala yang mana merupakan satu-satunya cara untuk manusia berjaya di dunia dan juga akhirat. Tuan-tuan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dihantar kepada masyarakat Mekah. Pada 3 tahun pertama, baginda sallallahu alaihi wasallam telah buat dakwah secara sembunyi-sembunyi. 3 tahun tuan-tuan. Baginda buat dakwah kepada kawan-kawan yang terpercaya seperti Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu, dan Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu, Ali radhiyallahu taala anhu, Khadijah isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah bilangan orang Islam sedikit demi sedikit bertambah. Tetapi kebanyakan mereka adalah daripada golongan hamba, golongan miskin, golongan yang tidak ada kedudukan, tidak ada pangkat, tidak ada harta. Orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah ibn Khalaf, Umar ibn al-Khattab, pada waktu tersebut mereka dah rasa pelik dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pelik dengan golongan-golongan yang beriman, tetapi mereka tak boleh buat apa-apa lagi kerana dakwah masih belum dizahirkan. Sehinggalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan bagilah peringatan kepada kaum keluarga kamu yang dekat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah naik Bukit Safa ataupun Bukit Marwah, dan baginda telah panggil kaum keluarga baginda, Bani Abdul Muttalib, Bani Manaf. Baginda panggil pakcik-pakcik baginda, anak baginda. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Wahai kaum aku, kalaulah aku bagi tahu kamu di belakang bukit sana ada tentera yang mana datang untuk menyerang kamu dan menghancurkan kamu, adakah kamu akan membenarkan aku? Kamu akan percaya ataupun tidak?" Maka mereka kata, "Kami akan benarkan, kami akan percayakan. Kami tidak pernah tahu kamu ni berdusta sebelum ni. Kamu terkenal sebagai satu orang yang amin, satu orang yang amanah, satu orang yang terpercaya, satu orang yang mana ada sifat-sifat yang baik." Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ana nadhirul uryan." Aku ialah pemberi berita yang setengah ustaz kita terjemah uryan di situ sebagai telanjang. Pemberi berita telanjang, apa maksud dia tuan-tuan? Pemberi berita telanjang, apabila satu orang dia bermusafir dan dia telah dirompak oleh musuh dia,
Dia tidak ada apa-apa kecuali hanya satu helai pakaian untuk menutup kemaluan dia. Jadi apabila dia nampak kaum dia datang ke tempat tersebut untuk bermusafir, dia akan sanggup untuk tanggalkan dia punya kain yang menutupi kemaluan dia untuk kibar. Supaya apa? Supaya kaum dia tu balik daripada datang ke tempat tersebut, sebab akan dirompak oleh para perompak, diangkat sebagai bendera untuk memberi peringatan. Itu dinamakan sebagai An-Nadhirul Uryan. Bahawasanya Nabi SAW kata, aku ni sanggup menghabiskan apa sahaja yang ada pada diri aku, harta aku, keturunan aku, nasab aku, semata-mata untuk memberi peringatan kamu semua bahawasanya aku ialah Nabi terakhir, Nabi akhir zaman yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar dengan syariat, yang mana jika kamu ikut syariat tersebut kamu akan berjaya untuk selama-lamanya, dan jika kamu langgar syariat tersebut, walaupun kamu anak aku, walaupun kamu Fatimah radhiyallahu ta'ala anha, kamu akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya jika kamu lawan. Jadi tuan-tuan, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiklankan dakwah baginda, Abu Bakar, Abu Lahab, mereka yang mana tidak beriman dengan Nabi, mereka telah mencerca dan mencaci Nabi SAW. Tabban laka sa'iral yaum alihadza jama'tana, celakalah ke atas kamu untuk keseluruhan hari ini. Adakah kerana tujuan ini kamu kumpulkan kami? Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan tabbat yada abi lahabin wa tabb. Maka celakalah keseluruhan hidup Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dia punya harta benda dan anak pinak dia tidak akan memberi jaminan keselamatan kepadanya daripada azab Allah yang Maha Pedih. Jadi tuan-tuan, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah secara terang-terangan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat mula disakiti. Baginda Nabi dan para sahabat mula disakiti. Orang-orang miskin di kalangan para sahabat, Bilal radhiyallahu taala anhu dicemeti, ditelanjangkan, dibaringkan di atas padang pasir yang panas terik, di bawah matahari yang panas membahang, supaya murtad. Tapi dia kata ahad, Allah Subhanahu wa taala yang esa, Allah yang esa. Sampaikan dia kata kepada Umayyah bin Khalaf, seluruh tubuh badan aku daripada hujung rambut sampai hujung kaki kau boleh miliki. Aku hamba kau. Kamu boleh cemeti, kamu boleh buat apa yang kamu suka, tapi hati aku milik Allah, dan aku tidak akan sekali-kali mensyirikkan Allah dengan segala sesuatu. Bilal radhiyallahu taala anhu berada dalam keadaan begitu derita, sehinggalah Abu Bakar radhiyallahu anhu lalu nampak Abu Bakar nak beli daripada Umayyah bin Khalaf. Last kali Umayyah bin Khalaf jual Bilal, dan Bilal dibebaskan oleh Abu Bakar. Sebab itulah Umar radhiyallahu anhu kata, Bilal sayyiduna, a'taqahu sayyiduna. Bilal ni ketua kami, telah dibebaskan oleh ketua kami. Sayyid, ketua dalam agama tuan-tuan, muazzin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sumayyah mak kepada Ammar, isteri kepada Yasir. Tuan-tuan tahu cerita. Sumayyah telah ditombak daripada kemaluan sehingga keluar daripada mulut kerongkong tuan-tuan. Wanita pertama syahid di dalam Islam. Yasir, suami kepada Sumayyah, juga telah syahid di jalan Allah. Nabi tak boleh nak buat apa tuan-tuan, hopeless, tidak ada harapan. Tapi Nabi SAW kata, sabran ya ala Yasir, sabarlah wahai ahli Yasir, inna maw'idakumul jannah, sesungguhnya janji Allah bagi kamu ialah syurga, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan sekali-kali memungkiri janji dia. Sahabat demi sahabat telah dihina, telah dipukul, telah diseksa, tetapi mereka tidak berganjak daripada agama Allah yang mulia. Orang kafir kata, macam mana nak buat mereka ni? Hati lebih keras daripada batu, tak mahu tinggalkan, walaupun mati, walaupun tak ada, walaupun mati, walaupun diseksa, walaupun dilukakan, mereka tak mahu berganjak. Apa yang perlu kita buat? Last kali mereka bermesyuarat, mereka mahu pulaukan Nabi dan sesiapa sahaja yang menyokong Nabi di satu lembah yang dinamakan sebagai lembah Abdul Muttalib. Berapa lama tuan-tuan? 3 tahun. 3 tahun dipulaukan di lembah tersebut.
Tidak ada makanan, minuman yang mana boleh disampaikan kepada mereka. Tidak ada perniagaan boleh dilakukan dengan mereka. Tidak ada perkahwinan yang mana boleh berlaku dengan mereka. Di pulau, di satu lembah yang mana tidak ada sebab untuk manusia hidup. Tetapi para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka sabar bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tidak pernah ubah iman mereka sehingga datang ketentuan Allah selepas 3 tahun. Perjanjian yang mana ditampal di Kaabah telah dimakan oleh anai-anai. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila putus harap kepada kaum sendiri, terutamanya selepas kematian Abu Talib, kematian Khadijah radhiyallahu taala anha, masyarakat Mekah mereka semakin kuat untuk menindas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu malu sebab Abu Talib ada, pakcik Nabi, satu orang kenamaan bangsawan Quraisy. Mereka cuba macam-macam untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk tukar dengan pemuda Quraisy untuk dibunuh. Sehingga kan Abu Talib, satu orang pakcik, dia kata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, kenapalah kamu tak terima perlawanan Quraisy? Kenapa tak terima perlawanan Quraisy? Tinggalkanlah dakwah ini." Nabi SAW kata, "Kalaulah matahari diletak di sebelah tangan kanan aku dan bulan diletak di sebelah tangan kiri aku, ala an atruka hadzal amr, untuk aku tinggalkan urusan dakwah ini, nescaya aku tidak akan tinggalkan sehinggalah datang keputusan Allah sama ada agama ini akan tersebar ataupun aku mati di jalan ini." Apabila pakcik baginda meninggal, isteri baginda yang telah berkorban seluruh harta, jiwa, raga untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, semakin kuat percubaan kaum Quraisy untuk menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi kata, terpaksa aku cari satu tempat baru. Nabi bersama dengan anak angkat beliau, Zaid ibn Harithah, telah pergi ke Taif. Lebih kurang 80 kilo perjalanan, tuan-tuan. Pergi ke Taif untuk apa? Untuk mencari tempat baru untuk dakwah. Pergi, tuan-tuan, dengan harapan orang Taif orang yang baik, mereka akan terima baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pergi, apabila pergi, telah bentangkan dakwah kepada orang-orang yang berpengaruh di kalangan orang Taif, bentangkan dakwah kepada orang-orang awam di kalangan orang Taif. Mereka semua mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih kurang 1 bulan Nabi berada di Taif, berjumpa setiap orang untuk sampaikan agama yang mulia ini kepada orang Taif. Akhir sekali baginda telah dihalau. Dihalau, tuan-tuan, budak-budak kacang hantu telah dibariskan di jalanan untuk baling baginda Nabi dengan batu, untuk baling baginda Nabi sehingga berdarah. Dalam riwayat-riwayat sejarah menyatakan Nabi berjengket berjalan, takut-takut darah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tumpah ke bumi. Dan celakalah satu kaum yang mana jika darah satu orang Nabi tumpah di bumi tersebut, dia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi keletihan, jatuh bangun balik, jatuh bangun balik. Nabi SAW sampai di satu tempat, Nabi SAW telah berehat. Jibril alaihissalam datang membawa wahyu daripada Allah, menunggu perintah Nabi SAW. "Wahai Muhammad, perintahkanlah malaikat yang menjaga 2 bukit ini sedang bersiap sedia untuk hancurkan seluruh kaum Taif." Tapi Nabi SAW dia kata, "Aku tidak dihantar kecuali sebagai rahmat untuk umat manusia." Mungkin hari ini mereka tidak beriman, tetapi akan keluar daripada rahim-rahim mereka, sulbi-sulbi mereka, manusia yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi kata, "Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, bagilah petunjuk kepada kaum aku, kerana kaum aku sangat tidak mengetahui. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani ladan nas. Wahai Allah, aku mengadu kepada Engkau betapa lemahnya aku, betapa tidak pandainya aku, betapa rendahnya kedudukan aku di pandangan mereka. Wahai Allah, kepada siapa Engkau ingin serahkan aku? Adakah kepada musuh yang mana mereka akan memijak aku?
Wahai Allah, illam takun alayya sakhitan fala ubali. Selagi mana engkau tidak marah kepada aku, tidak murka kepada aku tidak akan kisah. Wo hamaran nabi hai. Itu nabi kita tuan-tuan. Itu nabi kita tuan-tuan. Satu orang nabi yang mana telah korbankan seluruh hidup dia untuk umat ini. Terpaksa tinggalkan Mekah, tinggalkan kampung halaman, berhijrah bersama para sahabat, pergi ke satu tempat yang begitu baru, satu tempat yang begitu asing untuk dakwah. Nabi SAW satu orang Makki, orang yang mana lahirnya di Mekah tetapi mati baginda di Madinah. Bukan satu benda yang mudah tuan-tuan. Dalam hadis sahih Bukhari, baginda Nabi kata as-safar qit'atun minal azab. Safar ialah sebahagian daripada azab. Orang tanya sebab apa? Para ulama ditanya apakah maksud azab tersebut? Limufaraqatil ahbab, kerana kita terpaksa berjauhan daripada orang kita sayang. Nabi SAW tuan-tuan begitu rindu kepada Mekah sehingga terbawa dalam mimpi melakukan umrah bersama dengan para sahabat. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal haram. Nabi SAW telah bermimpi masuk melakukan umrah di Masjidil Haram. Rindu, bagi tahu sahabat, bergegas mereka nak pergi menunaikan umrah. Tapi demi agama yang mulia, Nabi SAW telah korbankan seluruh kehidupan baginda. Untuk agama ini, Nabi SAW telah dicaci, dihina, dicela. Anak-anak perempuan baginda telah menjadi balu. Asal sebahagian daripada mereka berkahwin dengan anak musuh-musuh Allah, berkahwin dengan anak Abu Lahab, berkahwin dengan anak Abu Jahal, sehingga mereka menjadi balu. Tuan-tuan baca cerita Zainab radhiyallahu taala anha, bagaimana pengorbanan Zainab sampai menangis Nabi SAW selepas peperangan Badar. Suami Zainab radhiyallahu taala anha masa itu belum masuk Islam, telah ditangkap dan Nabi SAW nak tebus. Zainab radhiyallahu anha hantar satu barang kemas yang mana merupakan barang kemas Khadijah radhiyallahu ta'ala anha yang diberi kepada Zainab. Bila Nabi SAW tengok, Nabi SAW menangis, terkenangkan Khadijah, terkenangkan anak dia, sehinggalah dibuat perbincangan Zainab akan dihantar ke Madinah. Selepas cerita yang panjang tuan-tuan, Zainab dihantar ke Madinah dalam keadaan mengandung, sehingga saya tak silap saya gugur kandungan beliau. Dan anak-anak Nabi disusahkan kerana apa? Kerana agama Allah. Isteri-isteri Nabi disusahkan kerana agama Allah. Sehinggalah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Tak berlaku peperangan demi peperangan, peperangan demi peperangan, peperangan demi peperangan, sehingga kan Nabi SAW tak berjaya sebarkan Islam. Selepas Fatah Mekah, tak manusia masuk ke dalam agama Allah secara berbondong-bondong. Sebelum harta datang, tak harta rampasan perang datang, tetapi kehidupan Nabi tuan-tuan, sebelum itu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kata 3 purnama 2 bulan rumah Nabi tidak pernah ada makanan untuk dimasak. Umar radhiyallahu ta'ala anhu masuk jumpa Nabi SAW. Bila bangun daripada tidur, Nabi SAW punya belakang telah berbirat, berbekas tuan-tuan, disebabkan oleh tempat tidur yang tidak selesa daripada pelepah-pelepah tamar. Umar radhiyallahu anhu menangis kerana kesiankan Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, bukankah mereka itu orang kafir, Rom, Parsi, hidup dalam keadaan kaya, dan kita ini berada dalam keadaan yang benar, tetapi tengok keadaan engkau. Nabi kata, wahai Umar, tidak yakinkah kamu bahawasanya dunia ini untuk mereka dan akhirat untuk kita? Nabi SAW keluar satu hari pada waktu panas terik matahari kerana tidak ada makanan sampai tidak boleh tidur. Abu Bakar datang. Nabi SAW tanya, ya Abu Bakar, apa menyebabkan kamu datang sini? Abu Bakar kata, aku nak tengok muka Rasulullah SAW. Abu Bakar lapar, tapi tak mampu nak bagi tahu pada Nabi dia lapar. Tidak lama Umar radhiyallahu anhu datang. Hadisnya ada dalam Syama'il. Nabi SAW tanya, wahai Umar, kenapa kamu datang sini? Umar tuan-tuan cakap terus direct, ya Rasulullah, aku lapar. Allahu Akbar. Nabi pergi rumah satu orang sahabat, diberi minuman, diberi makanan. Nabi SAW kata pada para sahabat,
setiap benda yang kamu makan dan minum ini Allah akan tanya pada hari kiamat nanti. Terkejut Abu Bakar dan Umar, ya Rasulullah, dalam keadaan kita tidak ada makanan, minuman, ini pun Allah akan tanya. Nabi SAW kata, Allah akan tanya setiap apa yang kamu makan dan kamu minum. Fikir Nabi ialah fikir akhirat. Bagaimana kehidupan yang sebenar ialah kehidupan akhirat. Nabi SAW hidup dalam keadaan susah, tuan-tuan. Untuk siapa? Nabi hidup susah untuk siapa, tuan-tuan? Tangisan Nabi pada waktu malam hari untuk siapa? Jerit perih Nabi untuk siapa? Untuk Fatimah, Sayyidah Nisa'i Ahlil Jannah, ketua bagi wanita-wanita syurga. Untuk siapa? Untuk Abu Bakar, untuk Umar, Asyarah Mubasyarah bil Jannah, 10 orang yang mana Allah telah janjikan syurga. Untuk siapa, tuan-tuan? Untuk para sahabat. Wa kullan wa'adallahul husna. Semua daripada mereka para sahabat Allah dah janjikan kebaikan untuk mereka, itu syurga. Sama ada mereka masuk Islam sebelum Fatah Mekah ataupun selepas Fatah Mekah. Wa kullan wa'adallahul husna, wa kullan, setiap seorang daripada mereka yang mana mati pada zaman hidupnya Nabi SAW dalam keadaan beriman, mereka semua masuk syurga dengan persaksian daripada Quran. Wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati minhum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah dah janjikan keampunan untuk mereka dan balasan yang begitu besar untuk mereka. Maka tangisan Nabi untuk siapa, tuan-tuan? Tangisan Nabi untuk saya dan tuan-tuan. Tangisan Nabi SAW untuk saya dan tuan-tuan. Nabi itu yang mana telah disakiti sehingga luka tubuh badan baginda. Nabi itu yang mana berada di dalam keadaan kelaparan. Nabi itu yang mana anaknya telah dibalukan kerana agama ini, menangis kerana saya dan tuan-tuan. Supaya saya dan tuan-tuan berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kata ustaz-ustaz kami, Nabi SAW sibuk di dunia dan juga sibuk di akhirat untuk umat ini. Dalam riwayat diberitahu Nabi kata, kalau tak jumpa aku, tak cari aku di beberapa tempat, cari aku di haud, di telaga. Supaya apa? Supaya aku dapat bagi minuman kepada kamu semua dengan tangan aku, yang mana kamu tidak akan rasa dahaga lagi selepas daripada itu. Kalau tak jumpa, cari aku di mizan, di tempat amalan manusia sedang ditimbang, supaya aku boleh beri syafaat kepada orang yang beriman. Kalau tak jumpa, cari aku di sirat, tempat manusia akan melintas, sama ada akan jatuh dalam neraka ataupun pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ustaz kami kata, Nabi SAW hasrat-hasrat kertih setiap waktu ketika di dunia pun sibuk untuk umat, di akhirat pun sibuk untuk umat. Jadi tuan-tuan, kita manusia yang mana tidak bersyukur kalau kita tidak cinta pada Nabi SAW. Kalau kita tidak cinta pada baginda Nabi SAW, kitalah manusia begitu tidak bersyukur. Kita tidak rasa apa yang baginda rasa. Kita tidak rasa Allahu Akbar. Nabi SAW sujud di Kaabah, sehingga kan orang-orang celaka di kalangan Quraisy telah datang letak perut unta di atas tengkuk Nabi SAW, sehingga baginda tak boleh nak bangun. Sehingga kan Fatimah radhiyallahu ta'ala anha datang dan buang perut-perut unta tersebut. Satongan Nabi, tuan-tuan, susah payah baginda untuk kita. Tapi hari ini kita tengok manusia menukar agama Nabi ini. Manusia masukkan perkara-perkara yang mana bukan daripada agama Nabi ini ke dalam agama ini. Manusia mendakwa cinta, tetapi manusia tidak ikut cara hidup baginda Nabi SAW. Manusia mendakwa cinta, tetapi manusia memusuhi sebahagian sunnah Nabi SAW. Berapa ramai daripada kita orang yang mana mendakwa cinta, tetapi mereka mengejek-ejek sunnah Nabi SAW. Ada yang mengejek janggut, ada yang mengejek pakaian yang singkat, macam-macam. Ada yang mengejek cara sembahyang Nabi, macam-macam, tuan-tuan. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, cinta pada Nabi
benda ini bukan satu dakwaan. Cinta pada Nabi, benda ini mesti kita buktikan. Tuan-tuan, hari kiamat nanti kita nak pergi minta syafaat daripada siapa? Kita nak pergi minta syafaat daripada siapa, tuan-tuan, pada hari kiamat nanti? Dalam satu hadis yang panjang dalam Sunan Imam Tirmizi rahmatullahi alaihi, apabila manusia berada di medan hasyar, berada di kawasan mahsyar untuk dimulakan hisab, tidak ada satu orang manusia pun yang mana sanggup untuk angkat mata kepala untuk minta pada Allah Subhanahu wa taala supaya dimulakan hisab. Manusia berada dalam keadaan takut. Nabi kata pada hari tersebut Allah tidak pernah marah dengan marah yang sedemikian rupa, dan Allah tidak akan marah dengan marah sedemikian rupa selepas hari tersebut. Jumpa Ibrahim alaihissalam supaya dimulakan hisab. Ibrahim alaihissalam kata, nafsi, nafsi, diri aku, diri aku. Aku melakukan kesilapan, aku pernah berbohong 3 kali. Ibrahim alaihissalam beritahu. Antaranya, bila kaum diajak pergi kepada satu pesta keramaian, Ibrahim kata, ini saqim, aku berada dalam keadaan sakit sekarang, maka aku telah hancurkan patung-patung berhala. Bila orang tanya siapa yang hancurkan patung berhala, Ibrahim kata, tanyalah yang paling besar sekali, sebab dia je yang masih hidup, ada kapak dekat leher dia. Antara kes yang lain, Ibrahim AS bila dia masuk kepada kerajaan Namrud, Raja Namrud dia pelik sikit, dia suka bini orang. Jadi Ibrahim AS kata kepada isteri dia, Siti Sarah, jangan kata kamu bini aku, kata kamu ialah saudara perempuan aku. Tapi dengan maksud sebenarnya saudara perempuan dalam agama. Tapi Nabi Ibrahim AS kira benda itu sebagai pembohongan, dan dia takut untuk berhadapan dengan Allah. Cari Nabi lain, pergi jumpa dengan Nuh AS. Jumpa Nuh AS. Nuh AS kata, nafsi, nafsi, hari ni aku, diri aku. Aku pernah minta dengan Allah untuk selamatkan anak aku ketika mana berlaku banjir besar, dan Allah telah herdik aku dalam Quran. Allah cerita, innahu amalun ghairu salih, permohonan kamu ni bukan satu benda yang betul, bukan satu benda yang baik. Anak kamu satu yang kufur, kenapa kamu nak selamatkan dia? Nabi Nuh AS kata, cari orang lain. Kemudian tuan-tuan pergi kepada Nabi Musa AS. Nabi Musa AS kata, aku pernah bunuh orang. Aku pernah bunuh orang. Ketika mana pada waktu tengah hari, tak satu orang Qibti bergaduh dengan satu orang lelaki daripada Bani Israel. Kemudian lelaki daripada Bani Israel minta tolong daripada Nabi Musa. Nabi Musa tolong dia. Fastaghathahu alladhi min syi'atihi 'ala alladhi min aduwwihi fawakazahu Musa faqadha alayh. Musa tumbuk, debik sekali, mati lagi tersebut. Aku takut. Suruh jumpa Nabi Isa alaihissalam. Walaupun dalam riwayat tersebut Nabi Isa tak bagi tahu excuse dia, tetapi excuse dia ada dalam Quran. Allah Subhanahu wa taala bawa nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam, nabi-nabi pun disoal pada hari kiamat. Nabi-nabi disoal, antaranya Nabi Isa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala tanya, a anta qulta lin-nas ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Adakah kamu yang bagi tahu kepada manusia, wahai Isa, jadikan aku dan ibuku Tuhan bersama dengan Allah? Dalam tafsir, para ulama kata Nabi Isa bila ditanya hampir hilang akal, seolah-olah orang gila kerana dahsyatnya persoalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia kata, nafsi, nafsi. Sehinggalah umat manusia pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersujud lama kepada Allah, memuji Allah dengan pujian dan pujian yang telah diilhamkan, sehinggalah Allah Subhanahu wa taala buat keputusan, wahai Muhammad isfa' tu syafa', wahai Muhammad bagilah syafaat, kamu akan diterima syafaat kamu. Itulah asy-syafa'atul 'uzma, syafaat yang paling besar yang ada pada nabi, yang tidak ada pada nabi-nabi yang lain, iaitu untuk memulakan hisab. Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, satu orang Nabi yang mana syafaatnya kita berharap. Cuba tuan-tuan bayang, dengan keadaan kita hari ini, bagaimana kita nak pergi jumpa Nabi tersebut? Apabila kita yang meremeh-remehkan sunnah Nabi tersebut, apabila kita mencari cara hidup selain daripada cara hidup Nabi tersebut. Hari ini tuan-tuan, kalau dalam dunia politik, orang bendera lain dia tak akan pergi minta dengan orang bendera lain. Dia tahu dah orang tu tak akan bagi. Betul tak tuan-tuan? Bukan mudah nak dapat. Klan lain, geng lain,
nak pergi minta dengan geng lain, tak dapat lah. Bukan benda mudah. So adakah kita akan pergi jumpa Nabi SAW dalam keadaan kita lah yang mana telah menjadi musuh pada baginda Nabi, secara sedar ataupun tidak pada hari ini? Anak saya tak ada anak lagi, anak tuan-tuan, dalam rumah kita apa yang ada? Adakah kehidupan Nabi dalam rumah kita? Adakah siang kita bersama dengan siang Nabi, malam kita sama dengan malam Nabi? Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, cinta ini perlu kepada pembuktian. Fala wa rabbik, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran. Allah bersumpah dengan diri dia sendiri. La yu'minun, semua itu tidak beriman. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehinggalah mereka itu semua menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus di dalam setiap perselisihan, persengketaan yang berlaku di kalangan mereka. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga mereka menjadikan kamu hakim sebagai pemutus dalam seluruh urusan kehidupan mereka. Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, sehingga kamu jadikan dia sebagai hakim. Dan tidak ada satu perasaan haraj, tidak ada satu perasaan tidak puas hati, tidak ada satu perasaan dhaiq, tidak ada satu perasaan sempit dada dalam mengamalkan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah bulat-bulat kepada keputusan Nabi. Ulama kita kata, apabila Allah Subhanahu wa taala bagi perintah, Nabi bagi perintah pada para sahabat, mereka akan tanya bagaimana nak buat. Mereka tak akan tanya kenapa kena buat macam ni. Mereka akan tanya, ya Rasulullah, bagaimana nak buat? Tapi mereka tak akan tanya kenapa kami perlu buat macam ni. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Jadi tuan-tuan, bagi satu orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah, tidak ada pilihan bagi satu orang mukmin, lelaki atau perempuan. Idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyarah, bila Allah dan Nabi telah buat keputusan, mereka nak cari pilihan lain. Tanda iman adalah dengan sami'na wa ata'na, kami ikut dan kami dengar, kami dengar dan kami ikut. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minah idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Sesiapa yang mana menderhakai Allah dan juga Rasulnya, maka dia telah sesat dengan kesesatan yang jelas. Jadi tuan-tuan, saya dengan tuan-tuan kena buat keputusan. Adakah cinta Nabi yang kita laung-laungkan, kita telah buktikan ataupun tidak dalam kehidupan kita? Cinta ni tuan-tuan bukan dengan hanya percakapan. Kita kata cinta Nabi, cinta Nabi, cinta Nabi. Bukan. Cinta ini mesti dibuktikan dengan amal, supaya kehidupan Nabi itu jadi kehidupan kita, supaya fikir risau rungsing Nabi itu jadi fikir risau rungsing kita, supaya bentuk kehidupan luaran kita jadi bentuk kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalaman kita jadi dalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita nak tahu kalau kita tak belajar? Bagaimana kita nak tahu kalau kita tak belajar? Jadi kita kena belajar tuan-tuan kitab-kitab hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kitab-kitab yang mana kita boleh amalkan dalam kehidupan kita. Apabila kita belajar dengan guru-guru, dia boleh cerita pada kita daripada waktu kita bangun daripada tidur sampailah kita nak tidur balik, bagaimana kita boleh copy paste. Orang Kelantan kata koyok tepek. Copy paste tu terjemahan dia ialah koyok tepek. Tak, kita koyok tepek biar kehidupan Nabi tu jadi sebiji sebagaimana kehidupan kita sebiji macam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tanya, aku buat ni boleh ke tak boleh? Allah perintahkan ke Allah larang? Kalau Allah perintahkan, bagaimana cara aku nak buat? Itu satu orang mukmin tuan-tuan. Satu orang mukmin dia tidak akan buat satu-satu benda sebelum dia tahu itu boleh buat ataupun tak boleh buat. Kalau kena buat, bagaimana cara dia nak buat? Jadi kita kena belajar tuan-tuan, bagaimana kehidupan kita. Orang Kelantan kata koyok tepek jadi kehidupan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak kitab-kitab hadis yang mana kita boleh pelajari. Yang paling masyhur sekali ialah kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang dikarang oleh Al-Imam Tirmizi rahmatullahi alaih.
Ada lebih kurang 400 hadis. Dalam tu tentang rupa paras baginda Nabi, tentang kehidupan Nabi, tentang makanan Nabi, tentang cara tidur Nabi, amal ibadat Nabi, baca Quran Nabi, zikir Nabi, solat Nabi sallallahu alaihi wasallam, perhubungan Nabi dengan isteri baginda, dengan kaum keluarga baginda, dengan para sahabat baginda. Itu merupakan orang kata petunjuk. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya pada Nabi itu ada satu contoh teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mana mereka ini mengharapkan Allah dan juga kejayaan pada hari kiamat. Manual telah dihantar untuk jadi petunjuk pada kita, tuan-tuan. Tapi sekarang sebab kita malah, kita tak mau ambil berat. Kita suka baca surat khabar, kita suka baca berita dalam internet, kita suka tengok YouTube, kita buat macam-macam benda. Tetapi Nabi SAW kita tak ambil tahu pun. Bagaimana cara baginda duduk makan, apa yang baginda suka makan, apa yang Nabi SAW buat di dalam rumah bersama dengan isteri baginda, dengan anak-anak baginda, bersama para sahabat, cara Nabi senyum, cara Nabi duduk, cara Nabi melayan tetamu. Jadi tuan-tuan, benda itu ada di dalam kitab tersebut. Ada kitab lain lagi, salah satunya yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Qayyim rahmatullah alaih, di dalam kitab dia yang masyhur Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, iaitu bekalan untuk dibawa pulang ke kampung halaman akhirat. Nama kitab lah kita terjemah, tapi senangnya dia cerita tentang fi Hadi Khairil Ibad, iaitu menceritakan tentang tingkah laku petunjuk Nabi SAW, manusia yang paling baik, manusia yang paling baik. Jadi tuan-tuan, ini antara beberapa kitab yang mana tuan-tuan boleh usahakan untuk baca. Tapi yang paling bagus kalau tuan-tuan dapat belajar. Tak mungkin masjid ni dah buat, wallahu alam, kita tak tahu. Tapi inilah satu-satunya cara untuk kita kenal dat Nabi tersebut yang mana telah korbankan seluruh kehidupan dia untuk kita. Nabi itulah yang telah korbankan seluruh kehidupan dia untuk kita, tuan-tuan. Hari ini satu orang manusia yang mana dia rasa kejayaan dalam ikut cara orang lain. Ikut cara barat ada, ikut cara timur ada, ikut cara orang tua ada, ikut cara orang ni ada. Dia rasa malu nak amal sunnah Nabi. Dia rasa malu nak sisip tangan dia selepas dia makan, takut orang kata pelahap lapar. Isu cerita, tuan-tuan, saya tak bercakap tentang hukum haram, sunat, wajib makan dengan sudu, duduk atas meja. Saya tak cakap tentang benda tu. Kita tak cakap tentang hukum haram, kita tak cakap tentang hukum halal, kita tak cakap tentang hukum sunat. Kita cakap tentang cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang cinta pada Nabi. Janganlah tuan-tuan rasa Josh ni bahasa Urdu, tuan-tuan rasa semangat, balik buang habis meja-meja pinggan, dak sudu garpu yang ada dalam rumah. Saya tak suruh tuan-tuan buat macam tu. Tetapi bagi orang yang mana ada pilihan untuk ikut cara Nabi SAW makan, dia akan ikut cara Nabi SAW makan. Dan benda tu terbukti dari sudut sains. Kenapa kita makan dengan makanan dekat dengan mulut kita, maksudnya di atas meja, dan cara kita duduk dan kita makan dengan makanan yang dekat dengan mulut kita, apa dia punya kesan? Orang buat kajian. Dan kalau makanan berada di atas lantai, pinggan berada di atas lantai, dan cara kita duduk dengan cara macam tu, apa dia punya kebaikan untuk kesihatan? Saya baru baca satu buku Dr. Abu Laith hafizahullah. Dia cerita kenapa orang kafir mengkaji sunnah. Dia kata ada dua sebab. Yang pertama sekali, orang yang mana kaji sunnah, tujuan dia adalah untuk mencari kekurangan di dalam sunnah, untuk menimbulkan rasa syak, ragu-ragu terhadap sunnah. Dia kaji juga berpuluh-puluh tahun buat kajian, tesis demi tesis, penulisan demi penulisan, tapi mereka tak akan berjaya. Dan ada golongan kedua, golongan yang mana walaupun mereka secara umumnya mereka tidak bersetuju dengan Islam, tetapi jauh di sudut hati mereka kata Nabi Muhammad ni satu orang yang benar. Percakapan baginda, perbuatan baginda tidak sama dengan percakapan dan perbuatan manusia lain. Mereka kaji untuk mereka dapatkan manfaat di sebalik hadis tersebut. Dari sudut kesihatannya, dari sudut akhlaknya, dari sudut disiplinnya, dari sudut ilmu kemasyarakatannya. Mereka jumpa, tuan-tuan, kajian demi kajian. Tapi kita
Apa sahaja yang kita dengar berkaitan dengan Nabi, kita kata itu syariat 1400 tahun yang lepas. Na'udzubillah. Sampai ada orang sanggup cakap, tuan-tuan, di Mesir, sebelum ni lah, dah keluar dalam satu surat khabar, dia kata tak apalah, cerita panjang, itu kenangan lama. Tapi ada orang yang mana dia rasa allergic dengan Islam. Dia kata kita tak nak nampak sekolah ni terlalu Islamik, kita tak nak nampak itu ini. Sampaikan tuan-tuan, kita tertanya-tanya apa yang kurangnya pada Allah itu sehingga kita rasa benci pada hukum dan syariatnya. Apa yang Nabi itu tidak buat pada kita sampai kita rasa macam jaki, rasa macam geli-geleman bila kita tengok orang yang mana bercerita tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang sunnah, tuan-tuan, kita tidak bercerita tentang hukum hakam semata-mata. Kita cerita tentang cinta kita pada batang tubuh itu. Kita cerita tentang cinta kita pada batang tubuh itu yang mana telah berkorban untuk selamatkan umat ini daripada neraka. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, manusia ini berbondong-bondong menuju neraka. Berbondong-bondong menuju neraka. Sehingga kan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam syarah para ulama cuba untuk menggambarkan, memzahirkan seolah-olah Nabi pergi belakang mereka nak tuju ke neraka ni. Nabi SAW peluk daripada belakang dan untuk selamatkan mereka daripada terjun kepada dalam neraka, dan mereka berusaha untuk lepaskan pelukan Nabi itu untuk terjun dalam neraka. Umat ini berbondong-bondong menuju neraka. Tapi tuan-tuan, pengorbanan Nabi itu kita sia-siakan pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala bagi taufik hidayah pada saya untuk dapat cinta yang sebenar pada Nabi, sebagaimana cintanya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka korbankan seluruh kehidupan mereka untuk Nabi. Dalam peperangan Uhud, apabila tentera Islam kucar-kacir, Khalid Al-Walid dia telah datang serang balik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dikepung. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, wahai Talha, Nabi nak naik satu bukit yang agak tinggi dan Nabi tak mampu naik, mungkin keletihan. Nabi SAW kata kepada Talha, duduk Talha, aku nak naik. Talha duduk, tuan-tuan, dan Nabi SAW telah berpijak di atas belakang Talha, dan Nabi SAW telah naik ke bukit yang tinggi untuk bagi tahu kaum muslimin, jangan sekali-kali kamu rasa gentar, jangan sekali-kali kamu rasa putus asa, aku masih hidup. Sebab orang kafir kata Muhammad dah mati. Talha radhiyallahu anhu duduk, Nabi SAW panjat Talha. Nabi SAW kata, ya Talha, wajabat, hari ini syurga telah jadi wajib ke atas engkau. Anak panah demi anak panah telah dilontar kepada Nabi, tombak demi tombak, lembing demi lembing. Talha radhiyallahu anhu telah gunakan tangan beliau yang mulia itu untuk menahan anak panah tersebut, sehingga tangan dia telah paralyzed. Tangan dia telah lumpuh sehingga akhir hayat dia untuk pertahankan Nabi itu. Nabi yang mana dalam peperangan Badar sepanjang malam berdoa kepada Allah. Sepanjang malam berdoa pada Allah. Ulama kata kalaulah Badar itu berlaku pada musim sejuk, 9 jam Nabi berdoa pada Allah. Kalau Badar itu berlaku pada musim panas, lebih kurang 5 jam Nabi berdoa kepada Allah. Ya Allah, kalaulah engkau hancurkan umat ini, engkau tidak akan sekali-kali disembah lagi di atas bumi ini. Nabi itu, tuan-tuan. Tapi hari ini kita mendakwa cinta Nabi, tapi kita semua semakin hari semakin jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala bagi taufik hidayah pada saya dan tuan-tuan. Dak belajar mesti, barulah kita dapat tahu melalui hadis-hadis yang sahih bagaimana kehidupan Nabi, bagaimana ibadah Nabi, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan jalan kehidupan untuk kita berjaya dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan satu lagi saya nak tutup di sini, tuan-tuan. Cinta sunnah dia tidak boleh duduk sendiri. Dalam cinta sunnah dia mesti benci bid'ah. Dalam cinta sunnah dia mesti benci bid'ah. Tidak akan bercantum dalam hati satu orang mukmin cinta sunnah dengan cinta bid'ah. Semalam di satu masjid saya bacakan kenyataan beberapa para ulama, antaranya Al-Imam Al-Qastallani, salah satu orang ulama bermazhab Syafi'i, mensyarahkan Sahih Bukhari. Dia kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tidak buat sesuatu benda, fahuwa fi haqqina sunnah, maka itu ialah sunnah pada hak kita, iaitu apa yang Nabi tidak buat
itu ialah sunnah bagi kita untuk tidak buat. So tuan-tuan, sebelum kita buat sesuatu benda dalam kehidupan kita, tak kita cek dulu, Nabi buat ke Nabi tak buat, sahabat buat ke sahabat tak buat. Dan orang yang mana tak buat benda Nabi tak buat, orang yang mana tak buat benda sahabat tak buat, dia tidak akan disoal banyak oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat. Tidak akan disoal banyak. Allah Ta'ala tak akan tanya banyak. Sebab Allah Ta'ala akan tanya, kamu ikut tak Nabi SAW? Ikut ni, kata para ulama antaranya Allamah Zurqani rahmatullahi alaih, wujudan wa adaman, iaitu sama ada amal itu dibuat ataupun amal itu ditinggal, maka kita ikut dengan cara tu. Yang mana buat kita buat, yang mana tinggal kita tinggal. Maka tuan-tuan, kita akan berjaya. Allah Subhanahu Wa Taala dah iklan bagaimana dosa kita akan diampunkan dan bagaimana Allah akan cinta pada kita. Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu cinta Allah, hanya ada satu jalan sahaja, kamu kena ikut aku. Fattabi'uni, kamu kena ikut aku. Ulama tafsir kata wujudan wa adaman. Ikut cara mana? Apa yang Nabi buat kita buat, apa yang Nabi tinggal kita tinggal. Apa dia punya natijah? Yuhibbukumullah, Allah Subhanahu Wa Taala akan mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan keseluruhan dosa kamu. Ya wahirastai, ini jalan dia tuan-tuan. Tak ada jalan lain dah. Kullu turuq ila Allahi masdudah, semua jalan menuju Allah semua tertutup, illa kecuali tariqa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kecuali jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah tuan-tuan, saya minta maaf pada tuan-tuan atas kekurangan saya, kalau suara saya tertinggi ke, kalau saya terkata kat tuan-tuan ke, tetapi itulah hakikatnya. Maulana Sulaiman Kettani hafizahullah, dia kata hari ini panah demi panah sedang dilepaskan ke jasad dan hati yang mulia yang berada di Madinah Munawwarah. Panah demi panah tuan-tuan. Amalan umat ini dibentangkan pada Nabi. Amalan umat ini dibentangkan pada Nabi. Panah demi panah telah ditembak dan telah dilancarkan kepada hati itu di Madinah Munawwarah. Setiap apa yang kita buat, ada orang yang benci sunnah. Saya tak nak cakap contoh-contoh, takut tuan-tuan terasa, dan saya kena berhikmah dalam dakwah. Tapi kalau kat kawan-kawan saya cakap lah, tapi saya tak nak bagi tahu. Allah Ta'ala a'la wa a'la bis-shawab. Sebab saya baru mari, kalau saya duduk dengan tuan-tuan 10 tahun, tak apa saya bagi tahu contoh. Tapi sebab ni kali pertama, takut tuan-tuan tak panggil dah saya, jadi rugilah dakwah saya. Tak. Jadi kita kena berhikmah dalam dakwah. Sallallahu sallam wa baraka ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam.